Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma faz qulubana wa faz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana wa ikhwanana minal muslimina wal muslimat kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan Pengusi, Tuan Imam, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah ada sama pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberi manfaat oleh Allah. Ini bagaimana yang saya dah janjikan dulu selepas kita menceritakan tentang korban. Saya rasa tuan-tuan pun dah buat dah, dah faham, dah baca Ramli inna salati wa nusuki, dah baca. Ingat kita dah belajar, kita buat. Dah sembahyang sunat mutlak. Nah, niat dia macam mana? Sali rak'ataini lil lembuhi lillahi ta'ala. Betul, puan-puan? Betul salah? Salah. Sali rak'ataini lillahi ta'ala. Lepas tu kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah, inilah nikmat-Mu ke atasku, aku korbankan kepadamu. Terimalah korbanku ini ya Allah. Izinkan aku membuat korban setiap tahun. Itu doa kita lah yang terakhir. InsyaAllah tahun depan dapat buat lagi, insyaAllah. Ibadat. Jadi alhamdulillah, dan dah jadi kemarin. Sekarang kita masuk bab akikah. Ini bab masyarakat ni, ini kita faham. Tapi kadang kita buat akikah ni, kita kena faham lah. Kadang-kadang kita buat bukan budak yang dapat makan, orang tua dapat makan. Dan ustaz-ustaz kan, lepas belajar ustaz, kita salam semua jemaah. Haji Ramli buat kekah cucu, dia buat makan, datang. Kita pun datang makan daging kambing. Bapak yang makan, bukan anak. Dia kena ingat kekah ni berhubungan dengan zuriat, korban berhubungan dengan masyarakat. Itu kita kena ingat. Jadi kita buat kekah ni dapat makan bapak aja, anak tak dapat. Sedangkan sebab akikah ni kerana lahir anak. Sebab itu akikah ni muhibbah antara anak dengan anak, menanamkan semangat kasih sayang, ingatan. Dulu mat, katakan yang sejantan ni, anak si Rolah ni umur 12 tahun, Ramli dapat cucu, potong kambing hari yang ke-7, buat korban, masak, hantar rumah dia. Daging apa ni mak? Ini daging akikah cucu Haji Ramli ni. Dolah nama dia. Bila mak? Baru 7 hari beranak. Dapat saya kawan mak. Terima kasih juga, syukur alhamdulillah, kerana Dolah adalah saya dapat rasa daging kambing. Itu nanam semangat persaudaraan. Selain daripada hikmah-hikmah yang Allah lantarkan pada badan orang yang akikah tu, seperti insya-Allah orang yang akikah ni afiat dalam hidup dia daripada patah riuk dan sebagainya. Insya-Allah hikmah daripada akikah. Agak kalau dia langgar luri masuk parit, dia tak ada apa-apa, agaknya lah. Itu terpulang lah. Itu cerita dia. Kan tadi kita baca satu persatu, saya baca ni. Jadi pada awal ibu-ibu kena dengar. Kita dah tak buat lagi dah, anak cucu kita nak buat kan. Kita kena buat macam mana cara. Ini kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Payah no pakai ni lah. SOP kita. Cerita dekat Istaka ada banyak orang kena tangkap semalam tak pakai ni. Istaka malam dia orang cerita. Apa ni? Babul akikah. Akikah ni apa benda akikah ni? Kalau saya tanya tuan-tuan, akikah ni apa? Sembelih kambing lah kena dapat anak? Bukan. Itu bermula takrif akikah itu pada logat, pada bahasanya, arti akikah pada logat ialah rambut yang atas kepala. Rambut atas kepala kanak-kanak ketika ia diperanakkan.
Beranak tu, anak tu ada bawa rambut tak? Oi, ada bawa tak rambut? Engkau mana tengok kau terkangkang gitu, tak ada. Dah lepas baru tengok, betul tak? Ya ada budak rambut dia lebat. Ada orang cerita minta maaf. Ya ada budak rambut dia berlendir dengan air mazi macam-macam. Orang ceritalah minta maaf. Tapi sebab tu sunat kita bersihkan. Jangan marah, memang tempat dia situ. Kau kata orang kau pun situ ke dah beli dulu. Tu pun tak sadar je. Kalau sadar mampu tak nak keluar tak? Jadi yang dimaksudkan akikah ni rambut yang atas kepala kanak-kanak ketika anak tu diberanakkan. Nah, ada bawa rambut tu. Ada bawa tak rambut? Rambut tu namanya akikah asalnya. Itu yang tak dicukur. Ini dia beranak, bapak dia pula cukur rambut pula, botak kepala. Pasal apa? Akikah atas. Ada ke orang tak faham? Siapa suruh? Orang rumah saya suruh saya akikah atas dia. Anak tu akikah kan? Bukan dia. Ada orang macam tu. Saya tak cari macam buat korban, tuan-tuan. Murid-murid saya pergi raja dia lah cakap, ustazah tu ngajar kata dia, waktu kali kita buat korban, lembu tu jangan dipotong kuku dan bulu-bulu dia. Apa sebab lembu lah? Kan kita, betul tak? Jadi mati tu dah potong bulu dah, bulu ketiak, bulu apa-apa dah kuku dah potong dah. Dah, saya baru semalam potong. Itulah. Jadi itu dia punya tu. Jadi kalau tanya akikah tu apa? Rambut yang lahir bersama anak. Faham? Itu akikah. Kan dah belajar ni senang lah. Tak ada akikah tu tak payah. Itu pada istilah asal dia. Akikatun. Baik. Dan arti akikah pada bahasa, pada syarak, iaitu barang yang disembelih daripada na'am. Na'am ni mana binatang-binatang yang kita bela. Binatang ternakan lah, itu ni'am. Na'am tu binatang ternakan. Macam korban jugalah. Jadi yang sama macam korban. Unta boleh. Nak kekah kalau boleh, unta kalau boleh lah. Tak boleh 7 orang. Kalau nak buat seorang pun boleh. Tak dapat unta, lembu. Tak dapat lembu, kerbau. Tak dapat kerbau, kambing kibas. Bukan kambing kebas, kambing kibas. Lepas tu baru kambing biasa, biri-biri biri-biri, kambing kibas, kambing biasa. Sama dengan binatang yang buat korban pada korban, jenis yang sama. Tu. Cuma korban kerana syukur dapat nikmat, akikah kerana syukur dapat zuriat. Itu dia punya beza dia. Faham? Kemudian masa akikah sepanjang tahun, masa korban 4 hari saja. Faham tidak? Jadi kalau kita nak kongsi satu lembu tu, Dolar nak buat akikah, Mamat nak buat korban, boleh tak? Boleh dengan syarat Dolar tu tompang buat akikah dalam masa buat korban. Kalau besok pagi tompang orang korban nak buat tompang orang buat akikah, tak boleh, pasal waktu korban dah habis. Faham tak tu? Faham Barang yang disembelih daripada na'am, tatkala mencukur rambut kepala anak-anak, kanak-kanak. Itu dia. Dan kali yang ketujuh kita buat. Dia kata kali yang ketujuh. Ini ada hukum, tuan-tuan. Kalau hari ketujuh tak dapat, sibuk sangat, hari 14, 7 hari kemudian. Tak boleh 9, 10, tak sunat. Sunat seminggu, 7 hari ke belakang. Boleh faham tak? Katakan hari Sabtu ni 7 hari dilahirkan. Allah tak sempat pula mak dia ke hospital kerana gini cek apa, anak ni demam kuning ke apa, tak jadi nak cukur rambut. Jadi kalau besok 3 hari lagi lah, tak payah, tunggu 7 hari lagi. Jadi hari yang ke-14. Faham tak ni? Faham tak? Cepat bang, tak boleh. Nak abdal ambil hari 14 kan dalam kitab ada. Hari 14 tak dapat juga. Bapak dia demam tinggi ke sakit perut ke apa, sibuk tak boleh urus. 21 hari 21 dah tinggal. Besok nanti kita baca lah. Itu contoh je lah. Baik, dalil persyariatan akikah. Apa dalil syariat akikah? Dalil syariat korban iaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dalam Quran kan. Ini dalil syariat korban,
Dalil yang menyebutkan akikah itu, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata, al-ghulamu, gulam ni kanak-kanak. Gulam ni gulam kanak-kanak. Orang Arab pasal nampak kanak tu ya gulam, mana kanak-kanak. Murtahanun bi akikatih, kanak-kanak itu tersenda ia dengan akikahnya. Maksud tersenda maknanya iaitu tiada tumbuh ia seperti tumbuh seumpamanya hingga diakikahkan daripadanya. Kata Imam Ahmad bahawa murad maksud tersenda itu dengan akikah bahawasanya ia apabila tiada diakikahkan daripadanya, tiadalah memohonkan syafaat bagi ibunya, bapanya pada hari kiamat. Jadi murtahinun tu, akikah itu dia kata kerana itu tersenda ia dengan akikahnya. Maksud tersenda maknanya besok anak-anak itu besok yang kecil ni kita kekakan, dia maknanya memohon kepada Allah syafaat bagi ibunya, bapanya pada hari kiamat. Ini kelebihan. Jadi kita dapat faedah daripada syafaat besok anak pada hari kiamat, mohon pada Allah supaya kita mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala dengan sebab kita membuatkan korban, membuatkan akikah pada dia. Boleh faham ni? Nak tak besok? Nak tak anak kecil memohon pada Allah supaya kita mendapat syafaat? Anak-anak? InsyaAllah kalau gitu buatkan akikah dia. Habis. Hukum hikmah disyariatkan. Bermula hikmah mengerjakan akikah itu, faedah dia, sukacita dan nikmat memutarkan nasab. Mana kita bergembira, sukacita dengan nikmat Allah Ta'ala mengurniakan, memutarakan nasab. Maksudnya bersyukur kerana Allah mengurniakan zuriat. Itu kita buat akikah kerana bersyukur dapat anak. Korban, bersyukur dapat rezeki, dapat nikmat. Ada beza tak? Anak ni nikmat juga, tapi anak ni zuriat. Rezeki tu bukan zuriat. Habis. Faham tak ni? Jangan berbual. Hukum melakukan akikah. Hukum korban apa? Sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Maksud sunat dituntut, kalau kita ada kemampuan tak buat, Allah murka, makruh. Allah tak suka, makruh. Macam Ramli ni, puan buat setiap tahun. Betul, sewa kanopi je dah berapa? Setahun berapa kali? Tahun ni ada buat Ramli? Bagus. Jangan tak ada buat Ramli. Kita pun boleh kagak kita ni, kalau ada duit lebih, Nabi kata kalau tak buat, saya dah tengah kemarin takut kita ni dimurkai oleh Nabi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nikmat ni Allah beri. Sedangkan gaya haji duit kita 5,000 dekat bank. Nak keluarkan 600 tu pun galak sangat. Tu kita fikir baik-baik. Itu dah lebih tak hari tu agak. Kalau orang pek kerja ni, orang perempuan ada duit kat bank 1,500, agak-agak cukup tak makan sebulan. Cukup pasal laki kau nanggung kau. Dari duit tu buat korban 600. Kalau tidak, walaupun tak wajib tapi tak elok. Ada kita, Nabi cakap apa? Takut kita mati membawa PL Yahudi dan Nasrani. Habis. Hukum melakukan korban adalah akikah. Syahdan bermula adalah akikah itu sunat muakkadah, bukan wajib. Sunat muakkadah bukan wajib. Wajib mana tak buat berdosa. Sunat muakkadah ni tak buat makruh, rugi. Tak buat Allah tak suka. Pasal nikmat ni Allah yang beri, melainkan kesyukuran. Ada orang kahwin tak dapat anak. Kahwin tak dapat anak. Faham? Dapat mak, dapat bapak. Dapat mak, dapat bapak. Tak malam. Mana tak dapat? Ada tak macam tu? Anak aku 11 tahun kahwin tak dapat anak. Ambil anak angkat. Yang seorang tu pula handal sangat pula. Ujung tahun pakar tahun. Ujung tahun pakar tahun. Dia ikut macam bapak dia lah. Gitu. Kau tahu pula aku cakap. Dulu lah masa aku muda, sekarang dah tak ada. Tahu tak? Dulu tak ada lah. Aduh, muda-muda dulu. Dulu pasal tak ngajar, duduk rumah je kan. Dan sunat muakkadah bukan ia wajib. Dan bukan bid'ah. Ada orang kata bid'ah.
Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat, yang Nabi tak suka buat, salah. Jadi bid'ah. Imam Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya telah melalui akan had dua orang laki-laki. Mana dua orang laki-laki telah dilakukan akikah padanya. Pertama, Hasan berkata ia bahawasanya akikah itu wajib. Keduanya, Abu Lais berkata ia bahawasanya akikah itu bid'ah. Ada juga yang mengatakan bid'ah, ada yang juga mengatakan katanya bahawasanya akikah itu wajib. Dia kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu telah melalui akan had dua orang. Ada orang juga yang mengatakan bahawa akikah itu wajib. Tapi Imam Syafi'i cakap lah, ada orang cakap wajib, dan ada pula Al-Lais pula mengatakan bid'ah. Jadi kita tak boleh ikut. Kalau mendengar macam ni, kita tak boleh. Yang kita ikut bahawasanya hukum dia sunat muakkadah, tak ada wajib. Kalau wajib dah tak buat, dah berdosa. Kalau bid'ah pula dah menolak sunnah. Jadi kita boleh ikut. Habis hujah menolak pendapat itu an Amr bin Shu'aibi an Abi Urahu an haddi qala su'ila Rasulullah alaihi wasallam anil akikah. Diceritakan seorang sahabat menanya Nabi tentang akikah. Faqala, berkata Nabi, la yuhibbullahu al-uquqa ka'annahu karihal ism. Nabi kata Allah tak suka. Jadi kalau kita tak buat akikah ni, Allah tak suka. Allah tidak menyukai al-uquq, seolah-olah tidak menyukai bernamaan sebegitu. Dan bersabda, siapa yang dikurniakan anak dan dia suka melakukan akikah untuknya, maka lakukanlah, kata Nabi. Jadi pendapat yang uquq macam tu tak boleh. Nabi kata man wulida lahu waladun fa habba an yansuka anhu falyansuk. Siapa yang dapat anak yang dikurniakan Allah, dia suka melakukan akikah, sila buat. Bukan bid'ah dan bukan wajib. Itu sajalah dia punya hujah bahawa Nabi SAW mengatakan Allah tak suka orang yang meninggalkan akikah atau yang mengatakan akikah itu wajib atau bid'ah. Baik, ini kita masuk masalah anak zina. Apakah dia akikahkan oleh ibunya? Ini ada pendapat. Seorang berzina dapat anak. Anak zina ni dia tak sabit dengan bapa. Kalau anak tu betina, perempuan, dah besar, bapa boleh kahwin dengan dia. Boleh faham tak? Tapi kalau anak tu jantan, dah besar, tak boleh kahwin dengan mak dia. Pasal sabit mak, sabit ibu. Jadi ibu sabit dengan anak zina. Sebab tu Dola binti Aminah nama dia. Contohlah. Tak boleh Aminah binti Sulaiman. Tak boleh kalau anak zina, tak boleh. Contohlah. Dia anak zina tak sabit dengan bapa, tak ada kena-mengena. Kalau gitu boleh nikah. Tak mana budak tu dah besar dengan ini boleh kahwin. Sah nikah dia. Tapi kalau budak dia dah besar jantan, mak dia pula naik syok dengan anak zina ni, nikah tak boleh. Atau entah mana budak ni dibuang, tak mak dia kerja-kerja jumpa budak jantan ni, terkahwin, kena pasal. Jadi ibu sabit anak zina, bapa tak sabit. Jadi hukum anak zina, apakah diakikahkan oleh ibunya? Bapa dah tak ada kena-mengena ni. Pendapat yang menyokong. Ini cerita pendapat yang mengatakan menyokong, ada yang tak menyokong. Faham? Ni buat fiqh Pendapat yang kata anak zina wajib nafkah atas ibunya. Bapa tak wajib beri nafkah. Nak beri itu belas kasihan dia je lah. Anak zina nafkah wajib nafkah atas mak dia. Faham? Mak cari duit belanjakan anak. Bapa tak ada kena-mengena. Kalau bapa tu kesian tengok sebina ada rebel pasal laku ni, ada bagi tu lain. Tapi kewajipan tak ada. Ingat baik, kerana anak zina sabit dengan mak, bukan sabit dengan bapa. Maka sunat bagi ibunya mengerjakan akikahnya. Faham tak? Anak zina, bapa dia tak sunat mengerjakan akikah, yang mengerjakan akikah mak dia. Faham ni?
nak minta kita janganlah, contohlah. Inilah yang dipegang oleh Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah bab fiqh. Dari kerana bahawasanya tiada lazim, tiada wajib daripada mengerjakan akikah itu menzahirkan zinahnya yang membawa kepada nyata aib dan kemaluannya. Maknanya benda ni malu, jangan cerita. Kenapa kau kekakkan betul anak kau ni mah? Anak aku kekakkan ni anak zina. Jangan cakap macam tu. Buat saja. Jangan nyatakan dia tu dulu berzina dan menyatakan aib dan kemaluan dia. Malu dia tu lah kalau dia buat saja dan diam. Tengok sebut Cik Mani buat akikah anak dia. Kenapa? Orang tanya. Kita pula dan dia jangan cakap macam tu dah. Kalau kita dah tahu yang anak dia tu anak zina, biarlah dia. Kerana anak tu tak berdosa kan. Jadi anak tu boleh ibunya yang mengakikahkan. Tapi jangan tak lazim kita ceritakan dia punya sebabnya tadi. Faham tak boleh? Buat sajalah. Jadi ada pendapat menyatakan tadi anak zina boleh ibu buat akikah, habis. Boleh faham tak? Bapa tak sabit hukum. Pendapat yang tidak menyokong dalam kitab Mughni Muhtaj sana, Syekh Sarbini, Khatib Sarbini, dia tak sokong. Bahawasanya tiada sunat bagi ibu mengerjakan akikah anaknya yang daripada zina. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ulama yang kedua. Dan jika wajib nafkahnya atas ibunya sekalipun, walaupun ibu dia wajib beri makan dia, buat makan saja, tapi buat akikah tak. Pasal akikah tu sunat, bukan wajib. Nafkah wajib, ibu kena beri. Akikah sunat, tak wajib. Ini pendapat yang kedua, mengatakan tak wajib. Kerana apa? Kerana buat akikah itu menampakkan keaiban dia lagi. Orang lain bapa dia buat, tiba dia pula mak dia buat. Jadi menampakkan dia punya sebab kemaluan dia, bahawa dia tu anak zina. Ini pandangan Syekh Sarbini dalam kitab Mughni Muhtaj sana bab fiqh. Jadi ingat baik, Imam Ibn Hajar, Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah mengatakan sunat mak buatkan anak zina akikah. Kemudian dalam kitab lain Syekh Sarbini Mughni Muhtaj dalam kitab Mughni Muhtaj mengatakan tak elok, tak boleh dibuatkan. Walaupun nafkah tu mak yang wajib, tapi tak ada tuntutan bagi mak membuat akikah anak zina, kerana menambahkan dia punya kemaluan dia lah lagi, keaiban dia lagi. Orang tahu dia tu anak zina kerana bapa yang tak buat, mak dia yang buat. Boleh faham tak? Boleh? Jadi awak pilih nak buat ke tidak. Kalau lah misalan je lah, misalan tengok tu lah tadi, pilih yang mana, dua-dua boleh. Baik. Datuk yang kaya, Ramli kaya. Kau ada cucu Ramli? Ada cucu? Yang kahwin dia kan dah dapat anak. Datuk yang kaya banyak konopi, kata dia. Tak ada ni, cuma cerita je datuk yang kaya. Sunat mengakikahkan cucunya. Jangan tunggu bapak dia pula. Walau bapak dia kaya pun, aku nak buatkan cucu aku. Itu sunat. Boleh tak boleh? Adik lain pula cakap, benda duit banyak beribu, suruh bentua buatkan akikah. Kita tak faham hukum. Kerana atuk ni dengan cucu ni rapat. Anak tak balik tak apa, jangan cucu tak balik. Faham? Raya ni kalau anak tak balik pun tak apa, jangan cucu 8 sekor pun tak balik. Meraung atuk dia. Betul. Dalil dia apa? Cucu dia balik, dia ajak makan orang ramai. Kita tak ajak je makan. Cucu tu pula baik pula. Mak tok, pak tok tak ajak makan. Dia gasak dia tahu dia makan sendiri. Kau main bini kita. Bukan tak sayang kita, pasal dia macam tak pandang lah. Pasal cucu tu lebih pandang lagi. Betul tak? Nak lagi cu. Nak lagi. Habis pak tok tak apa. Dia tahu dia makan. Tinggal tulang ayam tinggal sikit. Berdali cucu. Apa awak tinggalkan kawan tulang? Awak kan dah tua, dah banyak kali makan, budak sekali balik. Biar dia makan. Dia untung dapat tulang. Kau tak dapat pun tak apa. Kau main. Pasal apa? Itu contoh tuan-tuan. Sebab perempuan ni besok dalam syurga, dia tak dapat bidadari macam kita. Dia dapat wildan.
Wildan ni kanak-kanak yang menghiburkan dia. Dia tak heran orang jantan. Kanak-kanak tu dia lagi suka, dia lagi tenang, lagi aman dia. Orang jantan dia tak heran. Macam betul lah tu. Kalau cucu balik, laki dia tak heran lah. Tak ada. Kalau laki cucu tak balik, nabang gebor, balik siap balik gebor nak kawan. Cucu dia balik terkangkang kita dekat pintu tu, harap betul sejuk kokang. Aduh, bukan tak sayang, lupa kan, lupa. Jadi bermula ada datuk yang kaya sunat mengakikahkan cucunya jika bapa dan ibu itu miskin. Kalau kaya pun boleh juga. Faham tak? Dan jika ibu bapa kanak-kanak itu, sunat bagi neneknya yang kaya mengerjakan akikahnya. Lebih afdal pula kalau miskin, dah sunat pula muakkad atuk buat akikah. Faham tak ni? Jadi kita kena ingat Ramli buatkan cucu. Nak buat apa duit banyak-banyak? Faham tak? Allah, makan pun dah tak banyak, nak kahwin dah tua, orang pun dah tak nak. Jadi ada cucu gasah bagi, tapi bagi yang sabarlah. Sabarkanlah. Maka baru kalau raya tu belikan cucu tu baju seorang sepasang. Tak payah mari sini. Ini atuk bagi kos 100, suruh abang beli baju. Biar abang dah beli, abang kau belikan lain. Ini atuk punya suruh beli. Naik sekolah, kau 50 beli kasut sekolah. Dia ingat sampai tua. Dia ingat sampai tu. Atuk aku. Ni sana. Pasal kita atuk, bapak kau kan ada? Atuk. Allah mak. Atuk duit nak beri siapa? Betul tak? Nak beri siapa macam kita tertua? Nak beri siapa kakak? Macam pagi. Pencen lagi, duit lagi. Nak beri siapa duit? Bini pun tak nak duit banyak. Saya tak nak duit banyak-banyak bang. Saya nak buat apa bang? Betul tak? Kalau laki kau beri kau duit banyak, kau nak tak? Nak tak? Tak nak. Buat apa saya duit banyak-banyak ni bang? Betul tak? Tanya lah. Buat apa duit banyak-banyak? Lepas tu tak ada, dia minta kita balik sebelah. Mana ada? Mari nak beri dia. Macam-macam dah tua dia gitulah. Baik. Kerana bahawasanya Nabi SAW ada yang mengerjakan akikah Hasan dan Husain. Ini dalil. Kenapa atuk boleh buat akikah cucu dia? Nabi buat pada cucu dia, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain anak Fatimah. Faham tak? Ni dalil Kenapa pula atuk boleh buatkan? Nabi sendiri ada buatkan cucu dia. Macam Nabi buat korban, sembelih seekor kambing putih, sembelih sendiri. Sahabat tanya, siapa punya tu Rasulullah? Sembelih, aku punya, untuk bini aku, anak aku, dan untuk semua umat-umat aku. Tu kan Nabi buat macam tu. Mana bang? Ini untuk Hasan Husain Nabi pernah buatkan korban, buatkan akikah. Kerana nafkah keduanya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab papa ibu bapanya. Sayyidina Ali ni tak duit, miskin. Fatimah ni miskin. Faham tak? Atuk dia buat. Baik. Siapakah yang mengakikahkan anak yang bertaraf hamba? Kita tak ada hamba ni, tak payah baca lah. Jika bahawa ini tak, hamba-hamba ni tak payah baca. Baik. Tempoh waktu disarankan bapa atau wali mengerjakan akikah untuk anak. Dengar. Bapa atau wali. Wali ni atuk ke atas lah. Bila tempoh waktu yang disyariatkan bapa atau wali mengerjakan akikah untuk anak? Sampai bila anak tu? Baru lahir ke 20 tahun ke tu? Tengok. Adalah waktu akikah itu mula-mula daripada keluar sekalian tubuh kanak-kanak. Keluar separuh belum buat akikah. Kata dulu. Bermula keluar sekalian, dah boleh. Itu bermula tatkala sempurna lahir anak. Bermula belum waktu abdal, waktu boleh saja. Hingga sampai kepada balik. Hingga sampai kepada balik. Balik ni mana dia dah. Balik ni dah keluar khid dah, atau dia dah keluar mani. Balik lah. Kalau mumayyiz tu lain, dia tahu bersih kotor, dia tahu itu mumayyiz. Balik ni dia dah jadi orang dewasa lah, dah balik, katakan umur dia 15 tahun. Maka apabila baliklah kanak-kanak, gugurlah tuntutan daripada bapanya. Faham tak? Kita ada anak
tak sempat nak buat kekah. Sampai anak tu dah besar 15 tahun, perempuan dah datang haid. Maka gugurlah tuntutan sunat bapa buat akikah anak. Faham tak ni? Faham ni? Setelah balik, jika seseorang itu belum pernah diakikahkan, kata Ramli, bapa dia tak buat akikah dulu. Kau dah balik belum, Ramli? Dah balik belum? Faham pun, jangan tak faham, Ramli. Dah berapa kali balik, balak dah balik. Jika seorang itu belum pernah akikahkan, katalah makcik ni tak pernah bapa buat dulu. Betul tak? Ada tak orang macam ni? Ada tak? Orang cerita saya belum akikah lagi. Ada tak? Maka sunat ia melakukan akikah untuk dirinya sendiri walaupun dia dah balik. Macam Isa katakan, belum buat akikah, daripada kecil bapa tak buat kan, sekarang baru tahu kok sunat juga kita buat walaupun dah bapa kali balik. Faham? Dia dah apa? Tak payah cukur lah. Yang cukur ni 7 hari, dia 70 tahun tak cukur apa. Tapi buat kekah saja. Apa tak cukur rambut ni sir? Rambut aku ni nak timbang dengan mas, nak sekarang makin-makin kerana aku buat kekah. Yang kekah tadi rambut yang keluar masa beranak itu yang dicukur. Faham tak? Ni kita dah berapa kali gunting, berapa kali tak boleh lah. Yang tu saja ditimbang. Rambut tu ditimbang sedekah pakai miskin pada dia enggan 7 hari tu, atau 14 hari tadi. Lebih kurang dalam RM50 dah, tak sampai yang tuan-tuan dah buat kan. Jadi kalau macam kita ni, bapa kita belum akikahkan kita, hukum dia sunat buat dapat pahala. Melakukan akikah untuk dirinya sendiri. Jadi mak ni tak pernah, bapa mak tak buat nak akikah. Habis mak ni ada duit, kau beri mak duit ni, mak nak buat kekah. Boleh tak boleh? Ni sembelih lembu atau surau. Sebab ni sebenarnya ni kekah mak saya. Mak kau buat kekah? Ya tuan, dia belum pernah buat kekah dulu. Jadi apa bodoh, siapa ngajar dia? Kitab ngajar tuan, imam pun tak faham. Dengan orang tua tak boleh buat kekah. Boleh kalau dia belum terbuat akikah oleh wali dia. Boleh faham? Ada bapak kita susah dulu, faham tak? Tak buat atau dah besar dia tak buat. Kita lah tanggungjawab, kita masih belum luput lagi. Boleh lagi. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan yang belum buat akikah, tahu hukum ni, sambil kita buat korban, akikah pun kita buat. Boleh tak boleh? Boleh. Cuma cara beza. Kalau kita daging akikah kita, sunat kita masak bagi orang miskin. Tapi kalau korban, kita bagi daging mentah. Itu beza Baik. Maka pada ketika itu sunat baginya menjakikah dirinya sendiri. Jika dah balik tadilah, kerana memperdapati barang yang luput, mengganti, kerana bahasanya anak pada ketika itu sudah balik. Balik mustaqillun, mana dia bertanggungjawab sendiri. Baca dia dah balik tahu dah sendiri. Maka carilah napi sunat akikah itu pada hak dirinya. Sebab napi bapanya dulu, bapa dulu tak buat, maknanya anak dia tidak ternapi. Maknanya anak dia boleh buat walaupun bapa dia dulu tak buat. Anak dia tak boleh buat, tidak. Anak dia mesti boleh buat kalau bapa dia belum buatkan dia. Faham tak ni? Faham ni? Baik. Satu lagi ni dengar baik-baiklah. Dalil orang yang sudah balik sunat melakukan akikah untuk dirinya sendiri. Habis tadi, apa dalil? Ni tahu dalil dia. Orang yang dah balik boleh buat akikah, apa dalil dia ustaz? Ustaz kata boleh-boleh. Apa dalil? Orang ni nak dalil je ni. Bukti apa? Istimewa pula senyata telah dimeriahkan oleh Imam Ahmad. Akan hadis daripada beberapa tarik, beberapa jalan, bahawasanya Nabi alaihissalam ia mengerjakan akikah daripada dirinya, kemudian daripadanya jadi rasul. Rupanya Nabi dah jadi rasul baru dia buat akikah. Nampak tak? Nampak tak? Bapak dia tak buat akikah dia. Dia dah umur 40 tahun dah jadi rasul, baru dia buat akikah diri dia sendiri. Ini dalil.
Orang tanya mengapa orang dah tua boleh buat akikah diri dia. Rasulullah SAW pun buat akikah diri dia setelah umur dia 40 tahun, setelah menjadi Rasul. Faham tidak? Faham ni? Kita setelah menjadi wakil rakyat baru boleh buat. Boleh lah, tak apalah, tak? Bukan suruh macam itu. Maknanya asal kita mampu boleh. Jadi dalil lah bahawa tak menjadi kesalahan kalau kita dah berumur ni nak buat akikah. Maka kalau belum dibuatkan akikah, kerana Nabi pun dah 40 tahun lebih umur dia baru dia buat akikah diri dia sendiri. Kerana bapak dia tak buat. Kemudian daripada jadi Rasul, umur dia berapa tahun? 40. Maka memadailah mengambil dalil dengan riwayat imam yang 3 tadi. Maka Imam Ahmad, Ardani, Tabarani dan Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Jadi kita tengoklah. Dan jika berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' saja, hadis itu batil sekalipun. Walaupun ada pendapat yang mengatakan batil, itu pun tak, kerana hadis banyak yang sahih mengatakan Nabi memang ada buat akikah untuk diri dia sendiri. Wallahu a'lam. Baik, hari yang afdal untuk menyembelih akikah. Hari yang afdal untuk menyembelih kambing akikah tu bila? Tengok. Hendaklah, dan yang terafdal menyembelih akikah itu, hendaklah menyembelih akikah itu pada hari yang ke-7. Dengar, hari yang ke-berapa? Ke-7 daripada hari lahir, daripada hari wiladah. Wiladah ni apa, ibu-ibu? Wiladah ni berapa? Beranak. Wiladah ni itu nama darah wiladah, beranak. Dan masuklah hari lahir itu di dalam bilangannya. Katakan malam ni dia lahir. Ini dikir 1. Dikir 1. Tetapi jika beranak ia pada malam, maka tadilah masuk malam itu pada bilangan. Kalau dia beranak malam ni dah kena hari lain. Malam, katakan malam Senin. Malam Senin. Dia kata, dan masuklah hari wiladah di dalam bilangan. Tetapi jika beranak ia pada malam, maka tadilah masuk malam itu bilangannya, dan tak dimulai bilangan itu daripada hari yang mengiringi dia. Siang lah, hari siang tu lah kira. Jadi katakan hari Senin mula. Baik. Tadi daripada, kalau kira daripada besok, daripada siang, bukan malam, daripada siang. Selepas 60 hari kelahiran, selepas 60 hari lahir, jika mampu bapa atau wali, maka mereka sudah tidak sunat melakukan akikah. Tetapi jika dilakukan dia, tetap dikira juga. Selepas 60 hari daripada kelahiran, jika bapa mampu atau wali mampu, maka mereka sudah tidak sunat lagi melakukan akikah, pasal dah lebih pada 60 hari lahir. Tetapi kalau dia nak buat juga, maka juga dia tetap dikira boleh juga lagi. Tapi tidak disunatkan melakukan akikah, tetapi diharuskan saja. Kalau dah lebih 60 hari nak buat, boleh juga, tapi tak dapat sunat. Maknanya 7 hari atau 21 hari atau 14 hari. Baik, jadi kita tengok. Maka jika bapa atau sebabnya dalam 7 hari, hari pertama sampai 7 bapa tak ada duit, tiadalah disuruh akan dia dengan mengerjakan akikah anaknya, tak ada duit. Dan jika jadi kaya ia kemudian daripada 7 hari, jika jadi kaya kemudian daripada lalu masa sebanyak-banyak nipas, iaitu 60 hari sekalipun. Dan jika kaya ia kemudian daripada 60, lepas 60 hari dia kaya, maka tak lagi lah, tak dapat sunat yang digalakkan tu tadi. Dalam 7 hari kalau miskin tak disuruh akan dia mengamunkan akikah anaknya. Jika walaupun dia kaya, tetapi kaya kemudian daripada masa lepas 60 hari, tak ada tuntutan lah. Tapi kalau dia nak buat juga boleh. Hukum asal tak ada. Jika berkemampuan sebelum 60 hari, maka akikah itu tetap disunatkan. Tapi kalau belum 60 hari, masih sunat dibuat. Kalau dah lepas, harus boleh dibuat juga.
Tak ada, haram tak ada. Ingat baik-baik. Tetapi jika jadi kaya dalam masa sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari, disuruhkanlah ia dengan mengerjakan akikah anaknya. Dibolehkan juga buat, kalau nak buat boleh. Boleh, tak jadi masalah lah. Kerana akikah untuk anak yang sudah mati tetap disunatkan. Dia beranak gugur, anak tu mati, dah cukup sifat, dan kita boleh buatkan akikah dia. Dan sunat mengerjakan akikah daripada kanak-kanak yang mati, kemudian daripada dapat masa yang sempat menyembelih pada ketika hidupnya. Tak sempat, boleh. Dan jika mati ia dahulu daripada hari yang ketujuh sekalipun, katakan dah beranak 3 hari dia mati, boleh kita buat akikah. Walaupun tak sampai 7 hari. Ataupun dia beranak awet je, dia mati. Ataupun dia gugur, dia mati. Boleh kita buat akikah. Tak kisahlah. Jadi kanak-kanak yang mati boleh. Baik, jika tidak sempat hari ke-7. Hari ke-7 tak sempat. Azan. Anda baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tuan-tuan. Jika tiada sempat hari yang ke-7, hari 7 tak sempat nak buat yang tadi, dan jika tiada disembelihnya akan akikah pada hari yang ke-7, maka naklah disembelih ia akan dia pada hari yang ke-14. Faham 7 hari kemudian, hari yang ke-14 pula buat, minggu depan. Dan jika tiada disembelihnya akan pada hari yang ke-14, maka nak disembelihnya akan dia pada hari yang ke-21. Jadi 7. Boleh faham jadi kita nak dapat sunat itu 7. Demikianlah dikerjakan kemudian daripada tiap-tiap 7 hari kemudiannya. Jadi 7. Faham? Boleh. Tapi ada juga ulama mengatakan, dia kata setengah ulama apabila berulang-ulang 3 kali 7 sampai 21,
Luputlah waktu ikhtiar, waktu yang terabdal. Tapi kalau boleh jangan sampai 3 minggu lah. Seminggu tu lebih abdal. Kalau tak dapat juga, buat 7 sampai berkali 7. Untuk kanak-kanak laki-laki 2 ekor kambing. Manakala untuk kanak-kanak perempuan 1 ekor kambing. Boleh tak anak lelaki 1 ekor kambing? Boleh. Kerana apa? Dia kata apa? Kerana Nabi SAW mengakikahkan Hasan 1 ekor dan Husain 1 ekor. Maknanya boleh lah. Yang abdal 2 ekor. Itu yang paling abdalnya 2 ekor. Itu terpulang lah pada tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita sampai sini. Bilangan dan jenis binatang sembelihan akikah yang terabdal. Ini ada bilangan yang terabdal pada akikah itu dengan 7 ekor kambing. Paling abdal 7 ekor kambing. Kalau kita nak buat 1 ekor lembu, lebih baik kita buat 7 ekor kambing sama 1 ekor lembu. Kemudian dengan 1 ekor unta. Jadi kambing 7 ekor lebih abdal. Kemudian yang kedua abdal unta. Jadi mula-mula kambing. Mata kita nak buat korban, kalau boleh kita masuk dalam korban 7 orang 1 ekor lembu, lebih baik kita korban 1 ekor kambing. Itu lebih abdal. Itu lebih abdal lah kita lebih abdal. Kalau boleh lah. Kambing 900, lembu baru 400 setengah. Itu kita nilai lah sendiri kita dengan Allah Ta'ala. Lebih banyak. Sekali kita buat kambing 1 ekor. Apa salah? Sekali-sekali. Jadi mula-mula cara yang paling abdal 7 ekor kambing. 7 ekor kambing tak payah kongsi-kongsi. Sekor seorang, 7 ekor. Kemudian boleh kongsi 1 ekor pada 1 ekor unta. Lepas tu unta tak ada, kongsi pula pada 1 ekor lembu atau kerbau. Kemudian pula 1 ekor biri-biri. 1 ekor biri-biri, seorang 1 ekor. Bukan 1 ekor biri-biri 7 orang pula. Tak usah. Tak boleh. 1 ekor. Kemudian dengan 1 ekor kambing. Kemudian dengan 1 ekor habis. Jadi 7 ekor, 7 orang, 1 ekor lembu, 1 ekor unta boleh. 1 ekor kambing tak boleh. Kemudian kalau 7 orang, daripada kau kongsi 1 ekor unta, 1 ekor lembu, lebih baik seorang 1 ekor kambing. Itu lebih boleh, lebih abdal lah. Tak usah kita tak payah kongsi mat kita beli seorang 1 ekor kambing je lah. 900 kali 9 kali 7 berapa? 6,300 saya tak? Boleh. Jadi kita potong tu dapat 7 kali tumpah darah. Seorang 1 ekor. Itu lebih abdal. Kemudian berkongsi dengan 1 ekor unta ataupun daripada 1 ekor lembu. Ini dia punya cara-cara dia lah. Jadi yang abdal yang tadi. Kesamaan di antara akikah dan korban, wallahu alam. Saya sampai sini, besok kita ambil. Ingatkan kesamaan antara akikah dengan korban. Apa yang sama antara akikah dengan korban? Satu contoh, umur dia sama, jenis dia sama, binatang ni'am. Binatang ni'am ni unta, lembu. Unta kahwin dengan gajah, dapat anak unta. Boleh buat korban tak? Tak boleh. Pasal unta bukan, gajah bukan binatang korban. Kambing kahwin dengan rusa. Boleh buat korban tak? Boleh tak? Kambing kahwin dengan rusa, boleh buat korban tak? Tak boleh. Kerana rusa bukan binatang ni'am. 5. Kalau kerbau kahwin dengan lembu, dapat anak lembu, itu boleh buat korban. Lembu kahwin dengan kuda, dapat anak lembu, tak boleh buat korban. Kerana kuda bukan binatang walaupun halal dimakan, tapi bukan binatang korban. Faham ingat baik-baik. Betul, sambunglah. Wallahu a'lam. Besok tajuk kita kesamaan di antara akikah dengan korban. Yang sama macam mana, yang tak sama dia macam mana. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Allah. Allah.